Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibir rahman was sayyidil akwan al hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini bal a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalatu wassalamu alayka ya sidi ya Rasulullah. Qallas hilati adrikni. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana fi jahi Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Dengan limpah kurnia taufik hidayatnya, kita berada dalam rumah Allah untuk sama-sama kita bakal mengerjakan solat fardu isya dan solat sunat tarawih insya-Allah. Jangan lupa kita semua berniat i'tikaf. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah. Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam rumah Allah ini, kita mendapat ganjaran pahala i'tikaf. Pahala i'tikaf sangat besar sekali. Dalam sepotong riwayat, sesiapa yang beriktikaf dalam rumah Allah, maka akan Allah jauhkan dia daripada api neraka. Antara dia dengan neraka 3 batang sungai. Setiap satu batang sungai lebarnya antara langit dengan bumi. Jadi kalau kita duduk dalam masjid, kita tidak niat iktikaf, maka tak dapatlah pahala iktikaf. Kerana innamal a'malu binniyat. Setiap amalan bergantung pada niat. Kalau ada niat, maka dapatlah dia pahala iktikaf. Jadi setiap kali bila para jemaah kita berada dalam rumah Allah, maupun untuk salat, maupun untuk kuliah, maka kita niatkan iktikaf. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini kita tanggal 19 Ramadan. Tanggal 19 Ramadan bersama dengan 24 Jun tahun 2016. Dan Ramadan kita pada malam ini pula malam 20 Ramadan. Kita sudah masuk kepada final bulan Ramadan. Jadi kalau sekiranya orang yang main bola, dia ada quarter final, banyak pasukannya. Bila masuk semi final, tinggal sikit-sikit. Tak banyak dah, ya. Tapi bila masuk final, kadang-kadang jarang yang masuk final. Kenapa? Pasal pasukan yang terpilih, yang istimewa sahaja yang masuk final. Macam itulah dia tuan-tuan. Kita bila bulan Ramadan, awal Ramadan, penuh masjid, banyak sekali. Bila pertengah Ramadan, tinggal sikit-sikit, kan? Masjid pun tinggal sikit. Bila dah masuk akhir Ramadan, maka jarang orang datang masjid. Banyak yang penuh di bazar, tapi kat masjid dah kurang dah. Kenapa macam tu? Macam itulah dia tuan-tuan. Yang dipilih Allah ni, ada yang dipilih, ada yang terpilih, ada yang sangat terpilih. Jadi kalau siapa yang menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan, maka dialah yang sangat terpilih. Kitalah membuat keputusan nak masuk semifinal sahaja atau sampai ke final. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengenai kelebihan Ramadan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Permulaan Ramadan itu dengan rahmat Allah. Mana 10 hari yang pertama rahmat Allah, dan awsatuhu pertengahan Ramadan ialah dengan maghfirah, keampunan Allah, iaitu 10 hari pertengahan.
dan akhiruhu, penghabisan Ramadan ialah dengan iaitu itqum minan nar. Penghabisan Ramadan ialah kelepasan daripada api neraka. Jadi para jemaah sekalian, apabila kita lihat daripada 3 marhalah atau 3 peringkat Ramadan ini, maka yang paling sekali hebat, kelebihannya, kebesarannya, kurnian Allah ialah yang penghabisan. Apa dia? Itqum minan nar, kelepasan dari api neraka. Kalau dah lepas neraka, nak ke mana dia? Ke syurga jawapannya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Maka orang yang bekerja, kalau dia kerja, kalaulah kita nak bagi dia gaji, bila kita bagi? Awal bulan? Tidak. Tengah bulan? Tidak. Habis bila? Akhir bulan. Jadi begitu juga orang yang berpuasa ni, yang berpuasa Ramadan, sungguh-sungguh dia beribadat 10 hari pertama, sungguh-sungguh dia beribadat 10 hari kedua, masuk pada 10 hari ketiga, maka Allah akan berikan dia gaji dia. Apa dia? Itqum minan nar, kelepasan daripada api neraka. Inilah yang kita harapkan. Allahumma ajirna minan nari salimin, Allahumma ajirna minan nari salimin, Allahumma ajirna minan nari salimin. Ya Allah, jauhkanlah kami, peliharalah kami daripada api neraka dengan keadaan aman dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Tetapi apabila pekerja ini pekerja yang baik, yang bagus, yang jujur, yang ikhlas, yang amanah, majikan dia akan bagi dia apa tuan-tuan? Akan bagi dia bonus. Gaji lain, bonus lagi pula dapat. Kenapa? Bagus dia, rajin kerja, tak pernah ponteng, selalu on time, ikut perintah. Majikan pun suka, baguslah, aku bagi kau bonus pula. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lebih pemurah daripada seluruh majikan manusia. Kenapa? Kerana dialah Arhamur Rahimin, yang Maha Pengasih dari sekalian yang mengasihi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah siapkan bonus untuk sesiapa yang rajin, yang kuat ibadat, yang ikhlas sampai masuk final, sampai masuk 10 malam terakhir, Allah bagi dia bonus. Apa tu bonus itu? Itulah dia Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ni bonus daripada Allah Taala. Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk termenung, fikirkan umat dia. Kenapa? Kerana umat dia umurnya pendek, antara umur 60 tahun macam umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lebih pun sikit, kurang pun sikit, lebih kurang saja. Tetapi umat dahulu ada yang ratusan tahun, ada yang 1000 tahun. Jadi Nabi sedih memikirkan umatnya. Nanti besok Yaumul Qiyamah, umat-umat zaman dulu bawa pahala ibadat besar-besar, kerana mereka ibadat ratus-ratus tahun, ribu-ribu tahun. Tapi umat aku akan bawa ibadat sedikit. Maka Allah Ta'ala tahu apa yang Nabinya yang sedang berasa sedih. Allah perintahkan Jibril, pergi turun jumpa Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Nak beri hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia hadiah? Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ibadat dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun sekalian malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya, dan semua malaikat mengucapkan salam, salam, salam kepada orang yang sedang ibadat, yang sedang berdoa, yang sedang munajat, sampai terbit fajar, malaikat pun naik kembali kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah,
Malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik pada 1000 bulan. 1000 bulan tu berapa tahun? 1000 bulan tu 83 tahun 4 bulan. Kalaulah kita punya umur ni sekarang biasa-biasa 60 tahun, 70 tahun, dah kita pun kena panggil balik dah. Habis. Kalau panjang umur sampai 80 tahun, mungkin nak jalan pun terketar-ketar dah, mata pun dah rabun dah. Kalau ada yang sihat pun jarang-jarang saja. Yang banyaknya yang dah mula sakit. Jadi Allah Ta'ala berikan kita pada satu malam ini ibadat, Allah berikan lebih baik daripada 1000 bulan. Ulama mengatakan bukan seperti 1000 bulan, tapi lebih baik lagi. Lebih baik tu maknanya mungkin 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, mengikut keikhlasan hamba yang ibadat itu. Lagi dia ikhlas, lagi dia tawaduk, lagi Allah berikan ganjaran yang lebih. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan mengenai malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar, malam qadar. Kenapakah dinamakan dia Lailatul Qadar, malam qadar? Qadar dari segi bahasa Arab maknanya besar, hebat. Jadi kenapa? Karena malam ni malam yang hebat, malam yang besar, besar pahala ganjaran. Tidak ada satu malam pun yang lebih hebat pahala yang besar daripada malam Lailatul Qadar. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh pada 10 malam terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf di masjid, tak keluar-keluar. Daripada malam 21 Ramadan masuk maghrib, Nabi iktikaf, duduk, tidur, makan semua dalam masjid sampai malam 1 Syawal baru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada masjid. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupkan 10 malam terakhir. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyar al-awakhir ahya al-laila. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan, Nabi hidupkannya. Hidupkan malam tu macam mana? Tak tidur, semayang, baca Quran, menangis, doa, semayang, baca Quran. Masya Allah, kita pun tak mampu buat macam tu. Tapi kalau kita tak mampu buat seluruh malam, buatlah sebahagian malam. At least kita buat dapat 2 jam, dapat 1 jam semayang qiyamul lail, kita semayang tahajud, kita doa, baca Quran, menangis pada Allah, minta ampun, minta Allah lepaskan pada api neraka. Wa aiqadha ahla, dan Nabi kejutkan isteri-isterinya, bangun, semayang, bangun. Bukan Nabi seorang semayang, Nabi kejutkan keluarganya. Wa syaddal mi'zar, dan Nabi mengikat kainnya. Ikat kain tu kenapa? Mana sungguh-sungguh Nabi ibadat, tak ada tidur-tidur, tak ada lagi buat rehat waktu pagi saja, siang hari, tapi malam ibadat terus. Subhanallah. Jadi kenapa? Kerana nak memohon kepada Allah kebaikan. Nabi ni kan sudah dijamin syurga, kenapa nak susah-susah? Kalau Nabi tidur pun syurga depan mata saja, dah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tapi Nabi nak tunjukkan bagaimana nak bersyukur pada Allah. Bila Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi sembahyang tahajud sampai bengkak-bengkak betis Nabi, kerana diri lama, betis pun naik bengkak. Nabi Siti Aisyah kata, "Ya Rasulullah, kenapalah engkau ni sembahyang begitu tekun sekali, sedangkan kau punya dosa semua sudah diampunkan, yang terdahulu dan yang terkemudian." Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akuna abdan syakura?" Kenapa tidak, kalau dah macam tu Allah beri pada aku, kenapa tidak aku menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah, Nabi ini yang sudah dijamin syurga, yang sudah diampunkan semua dosa dahulu dan akan datang, masih lagi sungguh-sungguh beribadat. Kenapa? Kerana bersyukur pada Allah. Kita ni tuan-tuan, dahlah dosa berkoyan-koyan, dahlah kita punya diri belum terjamin syurga, entahlah neraka ke syurga, tapi malas pula nak bangun. Baiklah, saat ini sekarang malam 10 malam terakhir, kita bangun malam, bangun tahajud. Banyak masjid Khalid ada qiyamul lail sini. Alhamdulillah, Masjid Khalid ini pun ada qiyamul lail. Pukul berapa start? Pukul
Program daripada pukul 11 sampai pagi semayang. Semayang tahajud 4 pagi. Kita join, kita tidur sekejap lepas tarawih, kemudian kita datang ke masjid, kita semayang pula ikut jemaah. Kalau kita semayang kat rumah seorang-seorang, ngantuk, malas. Tapi bila kita ramai-ramai, kita pun semangat, sebab orang ramai ni, jadi dia punya current dia pas pada kita. Macam kita semayang tarawih juga. Aku semayang tarawih kat rumah. Bila semayang tarawih kat rumah, baru 2 rakaat masuk rakaat, ngantuk alah, penat lah. Tapi bila kat masjid, alhamdulillah 20 rakaat tambah lagi 3 witir, tak rasa pun. Kenapa? Sebab bila kita beramai ni, rahmat Allah ada. Yadullah fawqal jamaah, iaitu rahmat Allah di atas jemaah. Jadi bila kita beramai, rahmat Allah turun, jadi kita bersemangat kuat ibadat. Alhamdulillah. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi makna Lailatul Qadar tu malam yang besar. Besar kenapa? Kurniaan Allah Ta'ala. Dan dinamakan dia juga Lailatul Qadar. Qadar itu maknanya yang ditakdirkan, yang ditentukan. Apa yang Allah nak tentukan kita punya hidup lagi setahun ini, celaka ke, kebaikan ke, kita nak kena langgar ke, kita selamat ke, rezeki kita sempit ke, luas ke, kita kena penyakit ke, sembuh, semuanya ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar inilah kita doa pada Allah, minta Allah panjang umur, sihat walafiat dalam amal ibadat, minta Allah ampunkan dosa-dosa kita, minta Allah jadikan kita daripada golongan yang dilepaskan dari api neraka. Apa lagi hajat-hajat kita minta. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang Lailatul Qadar, man hurima min Lailatul Qadar faqad hurima min khairi kullah. Sesiapa yang terlepas daripada malam Lailatul Qadar, sungguh dia telah terlepas daripada kebaikan yang banyak. Wala yuhramu illa al-mahrum, dan tidak terlepas melainkan orang yang rugi serugi-ruginya. Jangan kita jadi orang yang rugi. Kita rebut malam tu Qadar ini, jangan sampai terlepas. Siapa-siapa yang dapat semayang pada malam tu Qadar, maka Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis, man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang beribadat pada malam tu Qadar, maka diampunkan semua dosa-dosanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita sudah 19 hari Ramadan. 19 hari Ramadan, kita sudah banyak berlingah-lingah, banyak masa kita terbuang. Kita punya ibadat masih lagi compang-camping. Tarawih kita kadang-kadang 20 rakaat, kadang-kadang ponteng pula, kadang-kadang tak sampai 20 rakaat. Kita baca Quran dengan kita tengok FB, kita tengok Facebook kita, internet lagi banyak lagi daripada baca Quran. Quran kita tak khatam-khatam lagi. Kita punya ibadat sedekah kita sikit-sikit, tapi nak belanja hari raya banyak-banyak pun tak sayang duit. Kenapa? Sebab kita tak faham. Jadi nampak tuan-tuan, syukurlah, alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita sampai hari ini. Allah masih lagi berkasihan kepada kita. Dengar ni, ustaz cakap tu, jangan kau leka lagi. Ni sekarang tinggal lagi beberapa malam, tinggal lagi 11 malam. Masuk malam ini sama besok seterusnya lagi 11 malam. Jangan kita rugikan diri kita. Baca Quran, kalau boleh khatam Quran, sembahyang tarawih 20 rakaat, jangan miss. Dan sedekah kita, berkhairat kita, zakat kita, buat kebaikan. Inilah kita rebut peluang. Anggapkanlah this is the last Ramadan. Ini Ramadan terakhir. Katakanlah tuan-tuan dan puan-puan, sudah dapat surat daripada malaikat maut kata, hari raya nanti kau siap, aku nak ambil nyawa kau. Macam mana ni? Hari raya aku nak balik dah ni. Apa kita agak-agak kita buat? Tak peduli dah bazar ke, nak air raya ke, nak tukar langsir, tak peduli dah. Aku nak ibadat ni, dah nak balik, dah nak mati dah ni. Nampak? Kita anggapkan inilah Ramadan terakhir, dan kita sungguh-sungguh untuk kita beribadat pada 10 malam terakhir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah,
alim-alim ulama kita qadar tu bila masanya. Jadi ada yang mengatakan ada 10 malam terakhir, malam 27 Ramadan. Itu ada sebahagian ulama kata demikian. Dan ada pula kata malam 29 Ramadan. Ada pula mengatakan malam 25 Ramadan. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pula dalam kitab dia, maka beliau telah menuliskan kaedah, satu garis panduan. Kita dapat mengenal malam Lailatul Qadar daripada permulaan Ramadan. Kalau Ramadan mula, tahun ini kita mula Ramadan hari apa ya? Hari Ahad ke hari Rabu? Ahad. Salah. Hari apa ya? Hari Senin. Jadi kita go direct to the point. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalaulah Ramadan mula hari Senin, Lailatul Qadar jatuh pada malam, nak bagi tahu ke tidak? Nanti tuan-tuan malam tu aja ibadat, susah. Nak bagi tahu? Tahu ya? Nak bagi tahu tak? Boleh? Okeylah, kita bagi tahulah, ya. Jadi Imam Ghazali kata, kalau mula Ramadan hari Senin, Lailatul Qadar jatuh malam 21. 21? Bila tu ustaz? Besok besok malam. Jadi malam ni malam 20 Ramadan. Besok malam 21 Ramadan. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzali rahimahullah ta'ala, seorang wali Allah, Sultanul Aulia yang asaskan tariqah Syadzaliyah, beliau mengatakan, aku semenjak baligh tak pernah miss Lailatul Qadar. Mana tiap-tiap tahun aku dapat Lailatul Qadar, mengikut kaedah garis panduan yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maknanya betul lah apa kata Imam Ghazali tu. Imam Abu Hasan Syadzali, wali Allah ni, dia ikut kaedah ni betul. Every year dia jumpa Lailatul Qadar. Tetapi walaupun demikian, berkata alim-alim ulama kita, baiknya kita ibadat setiap malam daripada 10 malam terakhir. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam daripada 10 malam terakhir beribadat. Mungkin kita kata, ustaz, saya cari Lailatul Qadar malam-malam ganjil. Memanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witril asyara awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil daripada 10 malam akhir Ramadan. Malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Mana satu? Tak tahu. Okeylah, aku malam ni malam 21 aku ibadat, besok malam 22 aku nak tidur. Jangan. Kenapa? Kita Singapura mula puasa hari Senin, tapi ada negeri Brunei, negeri India, negeri Pakistan, dia mula puasa hari Selasa. Kalau kita malam ni malam 22, bagi mereka malam ni malam 21. Jadi macam mana ni? Tiap-tiap malam kita ibadat. Jadi ibadat kita tu bukan kerana Lailatul Qadar, kerana Allah Ta'ala, mencari keridhaan Allah. Tapi kalau ustaz, kalau kita jumpa malam Lailatul Qadar, apa nak kita doa? Jadi pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau aku bertemu malam Lailatul Qadar, apa nak aku doa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ajar pada Siti Aisyah, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun dan engkau suka mengampunkan hamba-Mu, ampunkanlah aku. Kalau kita ramai-ramai kita baca fa'fu anna, jadi macam itulah, minta pengampunan. Allah ni maha pengampun dan suka mengampunkan. Ustaz, dosa saya besar ustaz, saya dah banyak buat salah. Biasa penuh langit bumi pun kesalahan kita punya dosa. Kalau kita benar-benar jujur minta ampun pada Allah, Allah ampunkan kita. Jangan kita putus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah SWT. Lailatul Qadar ini diampunkan semua dosa-dosa orang yang beribadat pada malam itu. Tetapi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 4 jenis orang yang tidak diampunkan dosa dia. Sahabat-sahabat sudah rasa takut. Ya Rasulullah, siapa 4 orang itu ya Rasulullah? Takut juga kalau diri dia terkena macam tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, mudminul khamri, orang yang berkekalan minum arak. Tak berhenti-berhenti minum arak. Arak ni bahannya memabukkan. Arak ke, dadah ke, tak berhenti-berhenti dia dengan minum arak, dadah yang memabukkan. Tak taubat-taubat lagi. Orang macam ini tidak diampunkan dosa dia. Yang kedua, aquli walidai, anak yang derhaka kepada ibu ayahnya. Dia sembahyang lekuk-lekuk dahi, nangis basah-basah janggut dia, tapi dia pernah dosa dengan mak ayah dia, dan dia tak minta ampun dengan mak ayah dia. Mak ayah dia tak ampunkan dia lagi, maka Allah pun tidak ampunkan dosa dia, walaupun malam Lailatul Qadar. Kita yang ada mak ayah masih hidup, jumpa mereka, mak minta maaf, mak minta ampun, ayah minta maaf, minta ampun ayah, minta ampun, minta maaf. Habis ustaz, mak ayah saya dah meninggal. Kita pun doakan mereka, baca Yasin. Ya Allah, sampaikanlah pahala ni kepada ibu ayahku, dan jadikanlah dia sebagai penebus dari dosa-dosaku kepada mereka. Minta Allah Ta'ala tebuskan. Jadi kita mohon ampun daripada ibu ayah kita. Yang ketiga, orang yang di mana tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qati'ur rahim, iaitu orang yang putuskan silaturahim. Dia dengan adik-beradik dia gaduh, dia dengan pakcik-makcik dia bergaduh. Kenapa? Nak rebut harta. Bapa meninggal, adik-beradik bergaduh rebut harta. Maka dia kata, aku tak mengaku kau abang aku tak mengaku kau adik. Wah, ini sudah putus silaturahim. Orang yang putus silaturahim malam Lailatul Qadar tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang keempat, al-musyahin. Sahabat-sahabat tanya, apa tu musyahin ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, orang yang dendam. Dia simpan dalam hati dia dendam, geram dia, jaga dia ni, kena nanti dengan aku. Dia simpan dalam hati dia, geram, nanti dia, aku akan balas balik pada dia. Jangan. Kita ni manusia tuan-tuan, kita bermaaf-maafan sudah. Jangan simpan-simpan dalam hati. Kalaulah dia buat silap, hari ini dia buat silap pada kita, besok kita pula buat silap pada orang. Kalau hari ini kita maafkan dia, besok orang pula maafkan kita. Tak ada manusia yang tak buat salah. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam ada buat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat salah, orang yang bertaubat minta ampun daripada Allah. Kalau kita ada buat salah dengan manusia, kita minta maaf dengan manusia. Habis ustaz, dia tak minta maaf dengan saya pun. Yelah, kalau engkau maafkan dia walaupun dia tidak minta maaf, itu pahala lagi besar lagi. Sebab tu di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu masa duduk dalam satu majlis, dan lalu satu orang kat belakang masjid. Nabi kata, orang ni ahli syurga. Sahabat semua tengok, wah, terror, dia ni ahli syurga. Kemudian besok malam Nabi sedang mengajar dalam masjid, orang yang sama lalu belakang masjid. Nabi kata, orang ni ahli syurga. Sahabat tengok, dia ni semalam ni orang lah, wah, terror dia. Kemudian malam yang ketiga sedang Nabi mengajar ni, maka lalu lagi orang tu, Nabi pun kata, orang ini ahli syurga. Orang tengok, dia ni jugalah. Jadi satu sahabat, dia tak puas hati, nak tahu apakah amalan orang ini, yang mana Nabi kata ahli syurga 3 malam berturut-turut. Dia ikut orang ni balik. Dia ikut orang balik sampai kat rumah dia. Dia ketuk pintu. Tuan rumah pun buka. Dia pun sahabat Nabi ni kata, aku ada gaduh dengan bini aku. Aku nak tumpang rumah kau 3 malam boleh? Jadi kita ni kalau ada datang tetamu, hak tetamu 3 malam. Kita wajib layan dia. Kalau lepas 3 malam, boleh halau dia. Habis lesen dah, habis dah. Jadi 3 malam tu dia pun duduklah rumah kawan yang Nabi kata ahli syurga. Kemudian dia tengok apa dia buat, apa dia ibadat. Lepas dah 3 malam, maka dia berkata, tuan rumah, aku ni sebenarnya tak ada gaduh dengan bini aku pun, tapi 3 kali kau jalan belakang masjid Nabi tu, Nabi kata kau ni ahli syurga.
Aku nak datang ni, aku nak tengok apa amalan kau yang special, yang Nabi kata kau ni ahli syurga. Kata tuan rumah tu, inilah yang kau nampak, tak ada apa pun. Sembahyang sunat, baca zikir, baca Quran, tak ada apa pun. Jadi sahabat Nabi ni pun rasa macam sedih. Dia pun tengah nak keluar, tuan rumah kata, nanti. Ada satu perkara yang aku tak cerita pada engkau. Apa dia? Setiap malam sebelum aku tidur, aku fikirkan apa yang sudah berlaku pada diriku sepanjang sehari. Dan apabila aku dapati ada orang yang buat aniaya dengan aku, ada buat salah pada aku maafkan mereka. Mudah-mudahan Allah maafkan aku pula di yaumul qiyamah. Agaknya inilah dia amalan yang menjadikan amalannya special. Nampak tuan-tuan? Bukan pasal semayang banyak. Semayang banyak, semua orang semayang. Bukan pasal puasa. Puasa, semua orang puasa. Tapi hati dia, maafkan orang. Habis ustaz dia tak minta maaf, tak apa, maafkan dia. Orang tu buat aneh, tak apa, maafkan dia. Orang ini Allah sayang pada dia. Dan Nabi dalam hidup lagi, Nabi sudah jamin dia ahli syurga. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak jadi ahli syurga, maafkan orang. Jangan simpan-simpan. Orang yang simpan-simpan dalam hati, malam Lailatul Qadar, tidak ada pengampunan Allah untuk dia. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah semua dosa-dosa kami yang zahir dan yang batin, yang besar dan yang kecil. Ya Allah ya Tuhan kami mengaku kami hamba yang lemah, kami mengaku kami banyak dosa, kami mengaku kami hamba yang munafik, yang pura-pura. Depan orang kami berlagak seperti orang baik, tapi Engkau lah yang lebih tahu bagaimana jahat hati kami. Ampunkanlah kami ya Allah. Engkau lah Tuhan yang maha pengampun, dan Kau suka mengampunkan hamba-Mu. Ampunkanlah kami dan ampunkanlah ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah datuk nenek moyang kami, mertua-mertua kami, adik-beradik kami, pakcik-makcik kami, guru-guru kami, dan sekalian muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Ya Allah, berikanlah kami umur yang panjang dalam sihat walafiat, dalam amal dan ibadat. Kurniakanlah kami dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadarin ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan untuk bersolat qiyamul lail setiap malam. Kurniakanlah kami ketaatan padamu ya Allah, walaupun selepas pada Ramadan ini ya Rahim. Ya Allah, janganlah Kau matikan seseorang kami melainkan di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, sembuhkanlah penyakit ibu ayah kami, adik-beradik kami, sembuhkanlah penyakit isteri suami kami, anak-anak kami, sembuhkanlah penyakit keluarga kami yang sedang sakit, kawan-kawan kami yang bermohon doa dari kami ya Allah. Ya Allah, kami semua mempunyai hajat ya Allah, dan Kaulah Tuhan yang menunaikan hajat. Kabulkan sekalian hajat kami dan hadirin dan hadirat ya Allah. Terimalah doa kami, kabulkanlah hajat kami dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan itu saya mohon maaf banyak-banyak kalau dalam penyampaian saya mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Tuan-tuan dan puan-puan, maafkan saya ke tidak? Maafkan ke tidak? Terima kasih banyak-banyak. Aku li qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.